hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ke semua hari ni? Jawablah salam cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Semua sihat tak hari ni? Semua sihat? Tak ada yang sakit? Tak ada eh? Okay, kalau semua Sihat. sihat, Alhamdulillah. Okay, kalau semua sihat, Alhamdulillah. Okay, cikgu teruskan kita teruskan pelajaran kita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Okay, sebelum tu kita kena baca umur kitab tu Baca umur kitab Al-Fatihah. Okay, minta-minta tak ada siapa lagi masuk dah sebab lepas ni cikgu nak buka slide Minecraft. Kalau cikgu buka slide Minecraft tu, cikgu tak boleh nak accept. Nanti kena keluar balik. Okay. Kalau ada kawan-kawan awak nak masuk, kena cakap awal-awal. Okay. Tadi cikgu ada bagi arahan dekat Telegram kan? Kena buat apa? Baca kat buku teks kan? Dah baca belum? Belum. Belum. Siapa yang dah baca? Angkat tangan. Siapa angkat tangan? Tak ada? Tak ada baca lagi. Okay. Semua buka muka surat 129. Dah buka Dah. Okay, good. Okay, kalau dah buka, hari ni kita belajar tajuk apa? Muamalah Islam. Muamalah Islam. Okay. Muamalah Islam. Kejap cikgu share slide Minecraft yang cikgu dah buat. Okay. Kejap. Okay, nampak tak? Tak ada. Tak ada lagi? Tak. Okay, ni nampak? Dah. Okay. Kita belajar sambil bermain, tapi bermain yang bermanfaat. Sebabkan kita COVID ni kita tak boleh keluar rumah kan. Jadinya cikgu buat tema kita macam gini lah. Kita belajar sambil bermain di belakang rumah saja, di keliling rumah. Sambil itu kita dapat manfaat. Kejap dia tengah loading. Okay, nanti kalau cikgu dah buka slide ni, nanti cikgu nak suruh sorang-sorang baca. Okay. Ini subtopik kita dulu saja, iaitu konsep muamalah Islam dengan matlamat matlamat syariatan beserta kepentingan memahami dan mengamalkan muamalah Islam. Ya, jadi sementara tu awak baca dulu maksud dalil matlamat dekat buku teks tu. Okay, kita dah boleh buka dah kita punya Minecraft. Okay, nampak tak yang cikgu gerak-gerakkan ni? Nampak? Nampak ke? Nampak. Tajam? Okay, nampak Okay, yang cikgu gerak-gerakkan ni namanya gurut. Nah, cikgu sendirilah ni maknanya. Cikgu letak nama dia gurut. Okay, yang gurut ni akan bergerak ke setiap checkpoint tau. Untuk kita menjelajah pembelajaran kita pada hari ini. Okay. Cikgu akan gerakkan gurut ni, lepas tu cikgu akan minta awak untuk baca setiap checkpoint tersebut. Boleh? Boleh ke tak boleh?
Belajar? Boleh. Boleh ke? Okey, kita gerak sekarang, okey? Alright. Okey, pelajaran kita hari ini ialah pelajaran 16, bidang fiqah, muamalah Islam. Okey, kita gerak ke checkpoint yang seterusnya. Checkpoint berapa? Okey, ni checkpoint yang pertama. Checkpoint yang pertama iaitu siapa nak baca? Checkpoint yang pertama siapa nak baca? Ha? Zarina boleh baca? Okay, cikgu. Zarina cuba baca checkpoint yang pertama tu iaitu Konsep muamalah Nampak tak? Islam. Nampak. okey. Konsep muamalah Islam maksud hukum syarak yang berkaitan dengan urus kewangan seperti jual beli, kewangan simpanan dan sebagainya. Dan sebagainya. Okey, hukum. Hukum muamalah Islam harus. Okey, terima kasih kepada Zarina. Okey, ini adalah konsep muamalah Islam. Siapa lagi nak masuk tu? Kejap ya. Okey, tadi kita baca tentang checkpoint yang pertama iaitu konsep muamalah Islam, iaitu bermaksud hukum syarak yang berkaitan dengan urusan kewangan seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Hukum syarak hukum syarak itu adalah konsep muamalah Islam, bukan hukum batil, bukan. Dia mesti kena hukum syarak yang berkaitan. Mesti kena ada urusan jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Okey. Kita lihat checkpoint yang seterusnya. Mana checkpoint yang seterusnya? Kita cari. Tapi awak semua jelas yang cikgu paparkan ni, Minecraft ni. Takut awak tak nampak pula. Jelas Ajar, cikgu tak dengar suara awak. Okey. Jelas. Okey, jelas apa? Okey, kita baca, kita tengok yang checkpoint yang seterusnya, checkpoint yang kedua. Apakah dalil nakli muamalah Islam? Okay, kita tengok kepada dalil. Okay, kita tengok kepada dalil. Okay, siapa nak baca? Siapa nak baca? Aidina ada Aidina. Jadi Zarina dah baca kan? Okay, Aidina. Cuba baca Aidina. Dalil. Dalil daripada Al-Quran ni, tengok kat buku teks tu. Halallahu bai'a wa harrama riba. Cikgu tak jelas lah suara awak. Awak tak okey ke? Aidina. Ya. Jelas? Lain awak okey tak? Okey. Okey. Wahal? Halallahu bai'a wa harrama riba. Okey, maksudnya daripada surah mana? Surah? Al-Baqarah Okey, ayat? 275. Okey, yang bermaksud? Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Okey. Okey, terima kasih Adina. Okay, kita tengok kepada dalil nakli muamalah dalam Islam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, daripada surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Okay, dalam ayat ni
Allah menyatakan bahawa Allah tu telah menghalalkan berjual beli, sewaan apa semua tadi kan yang maksud muamalah Islam kan. Tetapi Allah mengharamkan riba. Okey, riba. Sebab riba tu apa? Haram kan? Sebab tu Allah mengharamkan riba. Okey, kita jalan ke checkpoint yang seterusnya. Oh, cikgu terpukul pula. Terpukul pula lembu tu. Okey, checkpoint yang ketiga. Apa matlamat pensyariatan muamalah dalam Islam? Okey, jom kita jelajah. Apa dia matlamat pensyariatan. Okey. Intan ada Intan? Ada. Okey, Intan cuba baca matlamat pensyariatan muamalah dalam Islam. Menunjukkan keadilan Allah dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Okey, yang kedua. Mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Okey, ketiga. Segala urusan dalam muamalah Islam bertepatan dengan matlamat syariat Islam. Okey, yang Menjaga keempat. kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemilik. Okey, yang terakhir. Mendapat keredaan Allah. Okey, terima kasih Intan. Okey, kita dah tengok kan dia punya matlamat pensyariatan muamalah dalam Islam ada lima. Ya, okey, iaitu yang pertama menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Tunjukkan kat sini Allah tu adil dalam setiap apa yang hamba dibuat, dari segi macam kita mengatur urusan kehidupan manusia tu Allah adil sesama hamba-hamba dia. Okey, yang kedua, mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Okey, setiap kali kita akad setiap kali kita akad, setiap kali kita berjual beli dengan orang atau persewaan ke apa sebagainya, kita kena akad yang sah. Barulah muamalah itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Barulah diiktiraf. Okey. Kalau tak ada akad yang sah tu dikira tak sebagai kita bermuamalah? Kalau tak ada akad yang sah. Rasa-rasanya dikira tak muamalah? Ni belajar. Sah ke tak sah? Tak sah? Siapa nama? Najwa. Sah ke tak sah? Najwa ada Najwa? Ada. Najwa. Dia kira sah ke tak sah? Tak tahu. Kalau kita berakad dengan orang, kalau kita beli barang ke apa kan, kalau kita tak ada akad yang sah, dia sebenarnya okey je, tapi kalau itu tak kira macam diiktiraf sebagai muamalah dalam Islam lah. Sebab kalau kita tengok muamalah dalam Islam ni mesti kena ada akad yang sah. Barulah kita dikira muamalah dalam Islam. Nama pun muamalah kan. Kita kenal lah akad macam saya jual, saya beli, saya jual. Itu dikira akad. Okey. Yang seterusnya, segala urusan dalam muamalah Islam bertepatan dengan matlamat syariat Islam. Okey. Banyak urusan muamalah ni mesti kena bertepatan dengan syariat Islam. Kalau kita muamalah tapi kita tak ikut syariat Islam, sia-sia saja muamalah kita, tak dapat pahala pun. Maka kita kena ikut syariat Islam yang ditetapkan. Okey, yang keempat, menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemilik. Okey. Kita kenalah menjaga kepentingan penjual dan pembeli. Lepas tu penyewa dan pemilik. Kalau kita tak jaga kepentingan ni, maka muamalah kita tak diiktiraf. Kira macam bukan muamalah dalam Islam lah. Sebab dia tak ikut syariat-syariat kan yang ditentukan.
Okey, yang terakhir iaitu mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita melakukan suruhan ataupun kita meninggalkan larangannya, maka kita mendapat keredaan Allah dalam bermuamalah. Okey, setakat ni jelas tak? Tentang matlamat pensyariatan ni. Sebab kita nak pergi yang checkpoint yang seterusnya. Jelas Jelas. Okey, baik. Cikgu cari checkpoint yang seterusnya. Jom kita jelajah. Mana checkpoint yang seterusnya? Okey, kita lihat kepada kepentingan memahami dan mengamalkan muamalah dalam Islam. Pergi ke checkpoint yang ketiga kot ni. Ni yang ketiga. Tadi kita berapa? Kedua ketiga, keempat. Yang ni keempat. Hilang pula checkpoint cikgu yang cikgu dah set tu. Ya. Kita jalan-jalan kat belakang rumah daripada kita tak buat apa-apa kan. Tadi yang ketiga. Okey. Sekarang kita pergi yang keempat, iaitu kepentingan memahami dan mengamalkan muamalah dalam Islam. Ada berapa kepentingan ni? 4. Ada 4. Okey, tapi hari ni kita hanya belajar 2 sahaja. Iaitu dalil nakli tuntutan beramal dengan muamalah Islam dengan dalil nakli ancaman tidak beramal dengan muamalah Islam. Okey. Raja Aziani ada? Tak ada? Ada. Raja Aziani ada? Oh ada? Okey, Raja. Cuba Raja baca dalil nakli tu yang ayat Al-Quran tu beserta maksudnya cikgu bagi dekat dalam slide ni. Muka surat 130. Jumpa tak? Sekejap. Okay. Dalil yang nombor 1 ke 2? Nombor 1 tu, dalil nakli tuntutan beramal dengan muamalah Islam. Baca yang awal berfirman tu. Dapat jumpa tak? Jumpa tak? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu wa La tak kulu tu panjang sikit. Kulu, la tak kulu. la ta'kulu an walakum bainakum bi al Bil batil. bil batil ila an illa antakuna Tijaratan taratan an taratim minkum. minkum. Okey, lepas surah An-Nisa ayat 29. Ayat yang bermaksud wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang salah. kecuali Salah, okey. kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling
Meredoi. meredai antara kamu. Okey, terima kasih Raja. Okey, Raja dah baca tadi kan dalil nakli tuntutan beramal dengan muamalah Islam. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Okey, daripada surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan cara yang batil, iaitu salah. Okey, ingat dengan cara yang batil kita tak boleh makan kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Okey. Kalau kita tengok zaman sekarang kan zaman COVID ni kan ramai orang yang berniaga. Okey. Dari situlah kita boleh bermuamalah antara satu sama lain. Betul tak? Okey, kalau kita nak berniaga, contoh kalau kita nak berniaga, jangan kita menganiaya pembeli ataupun kita panggil apa sekarang customer kan. Jangan kita menganiaya pembeli. Sebagai penjual, kita ni penjual, janganlah macam kalau kita jual tu jangan rasa macam kedekut dengan jual mahal apa semua. Jangan jual dengan cara yang salah. Kita kena jual dengan cara yang betul, yang mengikut syariat. Dan dalil pun dah dinyatakan begitu. Okey, kita tak boleh tukar. Okey. Kita tengok kepada dalil yang seterusnya. Kita jalan lagi, kita cari lagi. Okay, mana kita punya ni? Jauh dah kita berjalan ni. Mana kita punya dalil ni? Okey, kita jumpa dalil yang seterusnya. Okey, siapa nak baca? Putri Balkis Hasranizam ada? Ada. Okey, Putri Balkis. Okey, tu baca yang dalil yang kedua tu. Baca surah tu Macam yang Raja baca tadi. Wailul lil mutaffifin allazina idza Kejap Putri. Bacalah auzubillah dulu. Auzubillah mana? Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awwazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika anhum mab'uthun yawmin azim. Annahum mab'uthun liyawmin azim. Yawma yakumun nasu li rabbil alamin. Okey, daripada surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. 1 sampai 5? 6. 1 sampai 6. Okey, terima kasih Putri. Okey, terima kasih Putri Balkis. Okey, kita tengok kepada dalil nakli ancaman. Ancaman tidak beramal dengan muamalah Islam yang tadi. Tuntutan beramal dengan muamalah Islam yang tadi. Okey, yang ni kita tengok kepada ancaman tidak beramal dengan muamalah Islam. Daripada surah Al-Mutaffifin iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun yawmin 'azim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6. Yang bermaksud Putri Balkis Izhar. Ya, saya.
Okey, awak baca maksud je pula. Maksud kecelakaan besar bagi orang yang menipu dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukai atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi. Tidakkah Kurangi. mereka menyangka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya hari berdiri manusia ketika menghadap Tuhan semesta alam. Okey, terima kasih. Putri Balkis Izhar. Okey. Kita lihat kepada maksud je kan, kecelakaan besar bagi orang yang menipu, iaitu menipu dari segi macam mana? Dalam timbangan dan sukatan. Kita tak boleh menipu kalau kita nak berjual tu kena ikut sukatan yang dibenarkan dan ikut syarak. Jangan kita kurangi timbangan tersebut, maka haram, berdosa besar. Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tak boleh, okey? Tidakkah mereka menyangka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati? Lepas kita ni semua hidup kat dunia ni hanya sementara. Jadinya kita kena beringatlah kalau kita sebagai manusia dekat dunia ni kena hidup bersyukur. Jangan kita nak menganiaya orang lain. Tak boleh, okey? Kena ingat kalau awak suatu hari nanti dah besar, dah ada duit sendiri, awak buka bisnes awak sendiri, berjujurlah dalam bisnes awak tu dan sesuatu perniagaan. Jangan menganiaya orang lain, okey? Awak tahu kan hukum dia dosa besar. Okey, pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya, hari berdiri manusia ketika menghadap Tuhan semesta alam. Okey, kalau awak menipu dalam jualan, jika akhirat nanti Allah tanya awak, awak nak jawab apa? Amal awak pun tak ada kan? Kat situ pun awak dah buat dosa dekat orang lain dan menganiaya. Maka tak boleh lah. Okey, setakat ni jelas tak tentang konsep muamalah Islam? Ada yang tak jelas tak? Pelajar, ada ke? Setakat ni jelas tak? Jelas. Okey, kalau jelas, kita teruskan kepada aktiviti pula. Seronok tak main game ni untuk kita belajar? Seronok ke tidak? Awak pernah main tak game ni? Ke ni first time? Pernah. Pernah Siapa yang pernah tu? Zarina? Ya, cikgu. Okey, awak main kat mana? Main kat tab lah. Okey. Okey, kita dah sampai. Kita sampai rumah kita dah akhir dah. Okey. Seterusnya kita masukkan pada aktiviti kita. Okey. Tadi kita ingat kan? Konsep pertama iaitu maksud hukum maksud muamalah dan Islam iaitu hukum syarak yang berkaitan dengan urusan keuangan seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Hukum ni apa hukum muamalah dan Islam ni? Hukum wajib ke, sunat ke, makruh ke, harus, okey. Matlamat pensyariatan muamalah dan Islam ada? 5. Ada di 5. Ada 5. Yang pertama tadi apa? Menunjukkan Keadilan Allah. siapa ingat tadi? Menunjukkan apa pelajar? Keadilan Allah. Menunjukkan keadaan Allah dalam urusan kehidupan manusia kan. Yang kedua, yang kedua apa? Cepat-cepat kalau awak jawab soalan cikgu cepatlah habis kelas kita. Cepat. Yang kedua, cepat. Mengiktiraf pemilikan harta. Mengiktiraf.
pemilikan harta. Yang ketiga, segala urusan dalam muamalah Islam bertepatan dengan matlamat syariat Islam. Yang keempat, Jaga kepentingan penjual dan pembeli. menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemilik. Yang terakhir, mendapat Keredaan Allah. mendapat keredaan Allah. Good. Itu ada 5 matlamat pensyariatan muamalah dalam Islam. Kepentingan memahami tadi ada 4 kan, tapi kita belajar 2. Yang 2 tu apa? Yang pertama, Dan beramal. yang pertama tadi apa? Umi Nur Isha ada. Umi. Umi tak ada Cikgu? Ada. Kepentingan ada. Okey. Kepentingan yang kita belajar tadi ada berapa? 4. Okey, ada 4 tapi kita belajar 2 kan? Okey. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, Apa cikgu? yang pertama sebutkan yang pertama dalil. Sekejap. Gelabah. Dalil Buka. nakli tuntutan beramal dengan matlamat Islam. Matlamat. Muamalat, sorry. Muamalah Islam. Yang pertama dalil nakli tuntutan beramal dengan muamalah Islam. Yang kedua, Dalil nakli ancaman tidak beramal dengan muamalat Islam. okey betul. Yang kedua dalil nakli ancaman tidak beramal dengan muamalah Islam. Okey, cuba tengok kat spektrum ilmu tu. Maksud batil. Batil adalah mana-mana transaksi yang menyalahi syarak. Okey. Batil tu maknanya salah lah. Apa-apa yang kita buat berkaitannya benda yang mengharamkan maknanya salah. Okey, kita dah belajar sampai subtopik yang ketiga kan. Kita buat aktiviti pula. Okey, siapa yang ada telefon ke atau laptop ke boleh type dekat blue card ni. Sekejap. Dekat blue card, type blue card. BLOOKET. Sekejap tengah loading Tapi get ready semua, type kat blue card untuk awak masuk pin ni. Dia macam Kahoot juga blue card ni. Antara aktiviti yang menarik yang kita boleh buat aktiviti kat sini. Sekejap ya, loading cikgu punya ni. Tapi jelaskan yang cikgu cakap kan, tak ada sangkut-sangkut Sekejap ya. Okay. Dah get ready belum? Okay, cikgu ambil yang klasik lah Cikgu pilih yang klasik untuk kita main game ni.
Okay. Cikgu, Umi tanya buat apa? Kita buat aktiviti. Okay, 92583 je cikgu copy. Okay, copy. Cikgu letak dekat ni. Dekat chat ni. Awak boleh masuk melalui link ni. Okay, cuba awak masuk. 92583. Okay, Najwa, Aidina, okay. Lagi. Raja, okay. Balkis, Izhar dah masuk. Okay, lagi. Aimi dah, okay. Aimi. Lagi Intan. Okay, ada lagi nak masuk tak? Tak ada Cikgu teruskan Okay, cikgu teruskan, okay. Okay, start, get ready, okay. Okay, cepat. Muamalah Islam bermaksud hukum yang berkaitan dengan kewangan. Nanti kita belajarkan hukum apa? Okay, bagus. Hukum syarak yang berkaitan dengan kewangan. Okay, Najwa yang pertama. Next. Get ready untuk soalan yang kedua. Apakah hukum mengamalkan muamalah dalam Islam? Hukum. Okay, good. Semua betul. Hukumnya harus. Semua dalam Islam. Tengok siapa yang pertama. Okay, Aidina yang pertama, Najwa yang kedua. Okay, keep it up. Okay, get ready soalan yang seterusnya, soalan ketiga. Menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemilik. Pernyataan berikut merujuk kepada ingat balik. Merujuk kepada apa? Objektif ke, hikmah ke, konsep ke, matlamat? Okay, matlamat muamalah Islam. Okay, semua betul. Good. Okay, menjaga. Okay. Siapa yang pertama? Okay, Balkis. Aidina yang pertama. Okay. Okay, soalan yang seterusnya, yang keempat. Firman Allah, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Ayat Quran di atas menerangkan tentang empat, tiga, dua, satu. Siapa yang jawab perbezaan jual beli tu? Dengan jenis jual beli tu? Hukum lah. Okay, Intan yang pertama. Okay, Intan yang pertama. Okay, next, soalan yang kelima. Ada lagi satu soalan. Yang kelima. Okay, surah An-Nisa ayat 29 menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang memakan harta benda serta manusia dengan cara yang cara yang apa? Surah An-Nisa tadi. Siapa cakap haram? Batil lah, batil. Kan ada dalam buku tu, 130.
Apa cakap haram tu? Kena dia. Okay, Balkis yang pertama. Intan. Oh, Intan yang pertama. Okay, keep it up, Intan. Okay, soalan yang terakhir. Mana-mana transaksi yang menyalahi syarak? Pernyataan di atas merujuk kepada maksud. Maksud apa ni? Tadi kita belajar dekat spektrum ilmu tu ada. Okey. Betul, batil okey. Bukan riba. Batil. Kita tengok siapa yang pertama. Okay, yang ketiga Balkis. Yang kedua Aimi, yang pertama Intan. Ye, tepukkan diri untuk Intan. Okay, tanya Intan. Okey. Okay, seronok tak? Okay, seronok tak pembelajaran kita hari ni? Seronok. Okay. Kita hari ni dah belajar topik muamalah dalam Islam. Okay, jadinya nanti awak buat ni latihan dekat muka surat. Okay, awak buat latihan dekat muka surat ni. 100. Mana? 136. Buat soalan 1, 2 dengan 3. Tapi soalan 3 tu awak buat 2 je tadi yang kita belajar. Boleh? Boleh Boleh, Jelas tak? boleh. 3 soalan saja. Sikit saja.